Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa habibina maulana Muhammadin amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ala nahjihi ila yawmil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil 'amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah SWT memberi kepada kita ini kemudian Al-Busti dan seluruh kita kuasa surau ibu dan ayah kakak muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam-malam daripada minggu terakhir kita pada tahun 1435 Hijrah ini. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan amalan kita pada malam ini salah satu daripada amalan baik yang kita lakukan untuk menghabiskan hujung tahun 1435. Tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, syukur sangat kepada Allah SWT sebab Allah Ta'ala pilih kita. Ramai umat manusia Allah Ta'ala pilih kita untuk berada di sini. Tuan-tuan dan saya juga Allah Ta'ala pilih. Kalau tak kerana pilihan Allah SWT, saya tuan-tuan masih lagi dapat dia mungkin saya betul tak? Jadi bantuan masing-masing kita semua ni Allah Ta'ala yang pilih. Syukur sangat kepada Allah, bukan dengan sebab usaha kita semata-mata. Sebab saya ingat baru 2 malam lepas saya balik daripada sebelum daripada saya pergi ke UTM Johor, saya ada ceramah di sana petang. Program saya sebelah malam dekat Masjid Senai Airport. Jadi dekat Batal saya pun kira tak ada masalah, saya boleh balik ke Airport senang kan. Jadi plan saya adalah senang balik ke Kuala Lumpur terus. Tapi bila saya baru tahu pada pembantu saya kata program malam cancel, kita balik ke terus. Dia pun okey lah, diam sekejap. Lepas 1 jam dia pun mesej saya, dia kata Ustaz malam tu Ustaz kenapa? Saya kata pula bila masa tak saya ada ceramah kenapa saya tak nanti penuntutan. Dia kata saya kena uruskan pada badan. Dia tak apa lah, dia atur. Jadi saya pun pergi ke Melaka. Lepas ada dia yang tu pergi ke Melaka. Sampai Melaka ceramah. Dan boleh saya kongsikan kepada sahabat-sahabat Melaka. Saya kata biasanya orang kalau jemput saya sekarang ni, sekarang dulu ni, saya akan bagi tarikh saya untuk bulan 4 tahun depan, 4 2015. Tapi tuan-tuan satu hari dia tu minta tu dapat. Jadi tak habis satu suruh. Cuma saya cerita dia, saya kata bukan apa, saya kata itu tandanya Allah Ta'ala pilih, Allah Ta'ala yang tentukan, Allah Ta'ala tetapkan perjalanan kita. Kalau ikut timing saya tak ada dulu dalam majlis ini menentu. Saya dulu lagi kita menentu okey, ambil balik ke KL. Tapi Allah Ta'ala susun okey, duduk juga dalam majlis ini. Maka itu sebablah macam malam ni juga macam tu lah. Letakkan dalam hati kita betul-betul ini semua kerja Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang tetapkan aku duduk di sini pada malam ini. Okey, selesai. Sebelum dari kita video, kita cerita tentang niat dulu. Sebab niat ni menentukan pahala kita berkurangan atau bertambah. Lagi banyak niat, lagi banyak pahala, insyaAllah. Sama ya, waktu amalan kita macam tu. Amalan-amalan kita yang baik, niat itu yang menentukan pahala dia lebih ke bawah. Sama kita mandi contohnya, sama banyak airnya, sama banyak sabunnya, sama jenama bahkan mungkin sabunnya, tapi pahalanya berbeza-beza. Bergantung pada niat kita nanti. Makan macam tu juga, sama banyak dalam pinggannya, tapi niat berbeza. Beza lah pahalanya. Banyak niat ketika makan. Bukan maknanya sebelum makan dia kena duduk, dia niat dulu sahaja aku makan ini kerana ada. Tapi cukup sekadar kita letakkan kita makan untuk selain daripada nak kenyang, selain daripada nak menikmati kelazatan makanan, niatkan je lah nak mensyukuri nikmat Allah, nak kuatkan diri beribadah, nak contohi Nabi SAW ketika makan, nak menggembirakan hati kawan yang kerja kita makan. Macam tu. Jadi kita niat tu makin banyak pahala, insyaAllah. Malam ni pun macam tu. Tuan-tuan datang ke surau ni, tuan-tuan ada macam-macam niat sebenarnya. Antara niatnya
Ada. Kan semua orang dah tahu. Maknanya perempuan boleh keluar. Jangan perdana ceramah disediakan. Okay. Lagi apa? Macam-macam niat-niat kita yang baik, insyaAllah. Semua tu niat baik tak ke? Bukan jahat. Semua tu niat baik. Akak-akak ada niat nak jual tak buat? Tak ada. Rugi. Tak ada masalah pun. Niat sampingan. Ada jual insurans malam ni. Agent insurans ada. Kalau ada niat dia nak jual insurans juga malam ni, apa masalah? Selagi mana insurans tu halal, kakak perlu kan? Tak ada masalah. Jangan jual insurans yang haram juga. Itu je. Apa ada niat macam-macam, tak ada masalah. Selagi mana niat tu baik, apa masalah? Tambahlah beberapa niat. Cuma malam ni saya nak sebutkan dua tambahan niat kepada yang dah biasa-biasa kita niat. Dah biasa-biasa niat tu, tambah lagi. Ada juga kadang-kadang Muslimat dia bila dia datang tambah satu lagi niat, dia kata nak jumpa isteri ustaz. Itu pun ada juga. Tapi malam ni saya tak bawa ni. Jadi maknanya macam-macam. Sekarang ni kita tambah dua niat ni. Apa dia? Pertama dia tuan-tuan, malam ni kita niat untuk memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Zulhijjah. Kan bulan Zulhijjah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan haram dipanggil. Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum ila akhir ayat. Maksudnya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 pada ketetapan Allah pada hari Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Daripada 12 itu ada 4 bulan dipanggil bulan haram. So 4 bulan haram ini bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa dia 4 bulan tu? Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan saja saya katakan tunggu tengok ada orang jawab tak? Macam Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram. Kejap. Dia satu lagi tu tak betul kan? Bagus juga lah, paling tidak tahu juga dekat Muharram Safar. Jangan dekat Muharram gagal zaman di awal terus juga gitu. Jadi okey, 4 bulan kan. Sekarang kita duduk dalam bulan Zulhijjah. Jadi maknanya kita duduk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa sahaja perbuatan baik yang kita lakukan, niat adalah aku sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan datang majlis ilmu, tuan-tuan niatkan macam tu. Tuan-tuan datang sembahyang berjemaah, tuan-tuan niatkan macam tu. Tuan-tuan bersedekah, tuan-tuan niatkan. Sambil bersedekah, sambil niat, aku nak muliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Macam tu je. Sekarang ni pun tuan-tuan niat kan, aku ni duduk di sini ni sedang memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun dekat rumah tadi tak ingat pun, waktu nak datang tadi tak ingat, tapi dalam duduk ni kau ingat, tak apa, tambahkan saja niat. Dan bukan kena sebut, saya sebut dia bukan kena sebut sahaja aku duduk dalam Allah ini untuk muliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, kerana Allah hendak tunai. Tak payah sebut saja. Sebut dalam hati kan, sekadar tindasan. Dan semua tuan-tuan boleh amalkan insyaAllah. Satu lagi yang kedua, niatnya adalah untuk, macam saya sebut di awal tadi, untuk menghabiskan tahun 1435 ini dengan kesudahan yang baik. Sebab kita sentiasa nak supaya Allah Ta'ala tamatkan usia kita di atas muka bumi ini dengan kesudahan yang baik. Kan kita selalu doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kita selalu doa, ya Allah, sudahkan aku dengan kesudahan yang baik. Kita selalu doa tu. Tapi kesudahan yang baik ini juga bukan sahaja pada usia, termasuk dalam perbuatan kita. Sebab Allah Ta'ala innamal a'mal, dan Nabi SAW berkata innamal a'mal bi khawatimiha. Hanya saja amalan adalah dengan penghujung-penghujungnya. Jadi penghujung pada tahun ni minggu ni, penghujung tahun ni, tinggal lagi 5 hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru. So dalam tempoh penghujung tahun ni kita niatkan saja, aku ni sedang memuliakan, aku sedang menghabiskan tahun ini dengan kesudahan yang baik, iaitu datang dengan senyum. Jadi mudah-mudahan kita dapat kesudahan yang baik insyaAllah. Okey, itu dua niat. Tuan-tuan dan rahmatullahi Allah, untuk ma'al hijrah kita, biasanya ceramah tentang ma'al hijrah ni banyak di kalangan saudara kita akan ceritakan tentang hijrah Nabi SAW.
bertamu dengan ceramah hijrah. Yang lain semua insya-Allah dah pernah dengar ceramah hijrah ni bertahun-tahun kita ni. Cuma sebelum daripada saya pergi jauh untuk cerita tentang pengajaran-pengajaran sebagainya, berkata kita mulakan dulu dengan amalan-amalan. Saya suka ceramah saya lebih untuk praktikal. Apa yang tuan-tuan boleh buat, boleh laksana terus. Jadi kita kata tak apa, keep it simple, be practical. Macam tu dia tidak senang dan tuan-tuan boleh amalkan. Dan sementara tuan-tuan punya mata masih lagi seluar awal-awal ni, jadi lebih baik saya mulakan dengan practical dulu. Jadi tuan-tuan mata macam segar, tuan-tuan masih ingat apa nak buat depan, insya-Allah. Tuan-tuan yang pegang pen, pegang kertas masih lagi boleh salin, dia lambat lagi nak salin. Tuan-tuan yang tak pegang pen dan tak pegang kertas lagi dah tak ada masalah. Sebab ingatan tu dah kuat dah. Lagi kuat daripada Imam Syafi'i. Jadi apa yang tuan-tuan okey. Dia kadang-kadang kalau pakai komputer dia kata dia buat handphone, awak handphone tulis dekat nombor telefon. Tapi masalahnya telefon pun tak keluar. Jadi memang confirm satu ingatan kuat, insya-Allah. Okey. Kita pergi satu. Terus pada kita pernah buat. Hari Jumaat malam Sabtu ni mula lagi satu Muharram kan? Jumaat malam Sabtu. So Jumaat petang tu biasa kita diajar untuk baca doa akhir tahun. Dan Jumaat malam Sabtu tu lepas maghrib kita diajar untuk baca doa awal tahun. Biasalah standard kita dah diajar dari dulu. Baguslah, alhamdulillah. Dan doa ni, doa akhir tahun dan doa awal tahun ni diajar kepada kita oleh para ulama untuk dibaca. Walaupun kita tak jumpa secara direct hadis Nabi SAW yang sahih yang cerita tentang doa pada akhir tahun dan doa awal tahun. Adakah kita boleh baca? Kita boleh, bahkan memang baik baca. Tapi kenapa pula Nabi SAW tak ajar untuk baca? Kita kena ingat satu perkara. Kalender hijrah ni dia bukan mula pada zaman Nabi SAW, tapi zaman sahabat. Kenapa sahabat dia buat kalender hijrah ni? Satunya sebab bila Nabi SAW dah wafat, masuk zaman Sayyidina Abu Bakar, masuk zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Islam makin berkembang luas. Makin ramai orang yang baru masuk Islam. Bila makin ramai orang masuk Islam, mula ramai yang tak tahu sejarah Islam secara komplit. Tak seperti mana sahabat Nabi SAW. Jadi bila sahabat bincang nak mulakan kalender Islam, nak ikut kalender mana, mereka boleh saja kalau ikutkan, mereka boleh mulakan kalender tu ikut kelahiran Nabi SAW. Boleh juga kalau nak mulakan ikut tarikh Nabi SAW didatangi oleh Malaikat Jibril, mendapat wahyu yang pertama. Boleh je. Tapi sahabat-sahabat pilih tarikhnya adalah pada tahun bermulanya tertegak negara Islam di atas bumi. Itu mula sekali. Jadi sahabat-sahabat letakkan yang itu supaya generasi-generasi berikutnya semuanya ingat bilakah tarikh pertamanya negara Islam dikenali oleh penduduk bumi. Mula tahu, oh inilah yang mulanya tertegak Islam dengan syariatnya di atas muka bumi. Dulu pun Islam ada, bukan tak ada. Di Mekah pun Islam ada, bukan tak ada Islam. Tapi Islam itu tak dapat ditegakkan sampailah bila berhijrah ke Madinah, barulah bila ditegakkan. Jadi sahabat-sahabat letakkan ini sebagai tahun permulaan kalender hijrah. Jadi oleh kerana itu tak pelik lah, zaman Nabi SAW tak ada doa awal tahun akhir tahun tu kan. Tak pelik. Sebab memang tak kira lagi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tak kira lagi. Tapi zaman sahabat tak ada. Maka dia tanya pula, kenapa sahabat tak baca pula doa awal tahun, akhir tahun? Jawapannya sebab sahabat Nabi SAW, dia orang ni adalah orang yang selalu berdoa dan sentiasa berdoa pada Nabi SAW kepada Allah Ta'ala. Tak pernah mereka, maknanya kita jumpa para sahabat yang kalau kita baca dia punya sejarah, dan Nabi SAW sendiri mulut tak berhenti daripada berdoa kepada Allah SWT. Jadi yang payah yang berdoa ni kita, generasi-generasi kemudian. Maka generasi kemudian ni kena ajar, kau baca doa ni, masa waktu ni kau baca doa ni, masa waktu ni kau baca doa ni, kau kena baca doa ni, kau kena baca doa ni. Maka antara waktu yang baik untuk diingatkan para ulama yang kita adalah akhir tahun dan awal tahun, supaya ingatkan kita untuk berdoa. Jadi kita pun berdoa. Kalau tak ada bacaan awal tahun, doa awal tahun, mesti malam tahun hijrah dan apa yang ramai orang buat? Ramai orang kata
tengok final super spontan. Saya pun tak tahu bila lagi dia. Tapi rasa rasmi itulah kot. Sebab minggu lepas tengok kat iklan separuh akhir. Jadi dah masuk akhir lah kot. Tak tahu kalau macam bola separuh akhir pertama, separuh akhir kedua juga kan. Tapi macam tu lah. Dan bila kita tahu lah masyarakat memang macam tu. Ulama-ulama kita ni bijak. Dia tahu. Dia ajar kita baca doa, kita tahu. Baca doa, kita tahu. Orang tanya pula, nak baca doa apa Ustaz? Maka dia ajar. Ulama pun ajar. Ulama boleh dia jawab, baca lah doa apa-apa pun. Tapi masalah kita ni, bila dia tahu baca lah doa apa-apa. Saya pernah bagi tahu ni, Tuan, kau baca lah doa apa-apa. Dia pun tanya balik, apa-apa tu apa Ustaz? Itu masalah. Jadi dia kena bagi tahu detail juga. Betul kalau ilmu komputer kan, Microsoft punya call center, antara soalan paling selalu sekali orang telefon tanya masalahnya adalah berkaitan apa? Berkaitan dengan dia kata dekat skrin ditulis press any key to continue. I cannot find press any key to continue. I cannot find any key kan? Padahal dalam keyboard tu dia banyak, boleh pilih dia mana nak tekan. Tapi dia tengok dia press any key to continue, sudah nak tekan apa ni? Banyak orang telefon ni kisah benar kan? Sama macam tu. Kalau kita sebut baca dah doa apa-apa, dia pun tak tahu doa apa. Jadi ulama kita baca doa yang terbaik, kau baca lagi ni. Ada dalam kitab kita. Tuan-tuan buka ke internet baca itu sebagainya. Tapi tak pasti baca doa tu sebenarnya. Cuma doa tu pasal ulama dah ajar, senang untuk kita, tinggal baca dia. Okay, lepas tu kalau kata tak sempat nak baca, petang tu tuan-tuan terperangkap dalam jam dulu dalam kereta, tak tahu nak cari mana, buka kat internet, bil internet nak bayar lagi telefon. Jadi dulu dalam kereta tu nak baca mana? So apa kata kita buat? Bacalah doa apa-apa saja. Tentang tuan-tuan, secara logik akal kita boleh fikir sebenarnya, apa yang patut kita baca rumah di hujung tamu? Tentu sekali kita akan berdoa, ya Allah, segala dosa-dosa aku sepanjang tahun ampunkan ya Allah. Segala kekurangan aku tu ya Allah, kau tampal-tampalkanlah, kau sucikanlah amalan-amalan aku, kau terimalah amalan-amalan aku sepanjang tahun ni. Aku tahu amalan aku ni sedikit. Itu penting, minta kepada Allah SWT. Logik akal kita boleh jadi pasal orang Islam memang macam tu, dia sentiasa meminta kepada Allah SWT. Dan hujung tahun itulah doa. Ya Allah, sepanjang tahun ni, tahun 1435 ni, amalan aku tahu banyak lagi yang ada riaknya, ada ujubnya, ada takaburnya, ada macam-macam. Tapi ya Allah, terimalah amalan aku. Amalan aku dah sikit, lepas tu ada lagi penyakit dalam amalan tu. Naik motor, nak datang ke surau, sambil baru nak start motor tu, tengok jalan sebelah. Jalan sebelah tak lagi surau, aku pergi. Jalan sebelah, tengok Doraemon. Dia boleh dalam hati tu ada datang perasaan macam setan bisik, bisik dalam hati, bagi tahu pada apa ingat ataupun rasakan diri kita ni bagus. Itu kan penyakit sebenarnya, penyakit. Jadi amalan kita dah sikit, dah tambah pula ada penyakit hati. Takut-takut amalan kita tak diterima oleh Allah. Jadi kita minta sangat, ya Allah, terimalah amalan aku sepanjang tahun ni. Masuk tahun baru, lepas main maghrib, kita doa pula. Tentu sekali dah, bila masuk tahun baru, pasti kita akan berdoa, ya Allah, jadikanlah tahun ni tahun yang lebih baik lagi daripada tahun lepas. Jadikan tahun yang lebih dekat dengan Kau, ya Allah. Jadikan aku lebih jauh daripada kemurkaan Kau, ya Allah. Apa doa yang kita boleh, kita rasa kita nak pada tahun 1436 tu, sebutkan dalam ni. Ya Allah, pada tahun ni jadikanlah anak-anakku yang diperiksa tahun ni, jadikanlah mereka berjaya. Contoh kan, ya Allah, jadikanlah perniagaan aku pada tahun ni lebih berjaya daripada tahun lepas. Allah, jadikanlah kerja aku lebih baik lagi daripada tahun lepas. Jadikanlah aku suami yang lebih baik lagi. Jadikanlah aku isteri lebih baik. Jadikanlah aku anak-anak lebih baik. Ataupun salah-salah ya Allah, kurniakanlah aku isteri suami lagi. Boleh? Tak ada masalah. Kalau kita niat dia 436 nak baca doa je lah. Kakak jangan marah. Kakak boleh doa sekali pula, ya Allah, jadikanlah suami aku tak kaya satu lagi pada tahun ni. Jadi boleh je. Tengoklah kawan, tengok siapa punya doa lagi makbul. Dia kata itu doa, jangan doa. Sebab jadi je konsep dia kan, kita kan biasa diajar azam tahun baru. Azam tahun baru tu biasa diajar. Tapi beza dengan tahun baru hijrah ni. Sebenarnya cuba kita perhatikan, dalam Islam, kalau kita tak letakkan azam itu secara bergulir,
Paling tidak kita telah diajar untuk banyakkan berdoa kepada Allah SWT, kan? Dan bila kita berdoa, Islam ajar kita supaya bila berdoa kita sebut dan kita dengar kat telinga kita, dan kita fahamkan pula apa yang kita doa, maka memang betul-betul berkesan pada jiwa kita. Tetap berbeza dengan cara yang lain. Tetap tengok apa psikologis barat kata. Ada di psikologi barat kata, saya pernah tengok dulu motivator dekat TV itu, motivasi pagi TV3 20 tahun lepas. Dia kata apa dekat TV3 pagi-pagi tu kan, ingat motivasi pagi TV3 tu kan dia tak pagi tu. Jadi dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, jika tuan-tuan nak jadi orang yang kaya, ya, tuan-tuan tengok depan cermin sebelum pergi bekerja, tuan-tuan kata anda kaya. So, kalau tuan-tuan nak jadi orang yang hebat, sebelum tuan-tuan pergi ke pejabat pagi-pagi, tuan-tuan tengok di cermin, tuan-tuan kata anda hebat. Saya tengok TV saya dia dua-dua ni ada orang yang cakap depan cermin tu, sebelum pergi kerja cakap je. Tuan-tuan jangan buat tu. Kalau tuan-tuan buat besok pening kembali isteri, apa hal pula banget bila orang bercermin anda kaya. Memang pelik betul kan? Tapi itu yang dia ajar ke seluruh Malaysia. Saya fikir balik, Nabi SAW tak pernah ajar kita suruh dia tu macam cermin. Nabi suruh baca doa tengok cermin. Betul. Dan doa tengok cermin memang ada kan? Kalau tengok cermin apa kan? Ingat tak? Allahumma barik lana yang itu ingat, yang pelik tu kan? Padahal tengok cermin dengan makan lebih kurang sama dia lain kan? Tapi itulah. Okay. Allahumma kama hasan lafadhi hasin khuluqi. Okay. Ya Allah, seperti mana kau elokkan rupa barat satu, maka elokkanlah akhlak. Okey. Tak apalah, senang ceritanya tak pernah dia ajar benda tu. Tapi kenapa dia ajar begini? Kenapa motivator tu ajar begitu? Sebabnya dia ambil daripada para ahli motivasi, pakar motivasi barat. Pakar motivasi barat ni dah buat kajian. Saya tak nafikan. Kajian mereka mengatakan you are what you think. Engkau adalah apa yang kau fikirkan. Dan kita tak nafikan perkajian tersebut. Kita hormat, walaupun didatangi daripada orang bukan Islam, kita hormat benda tu. Betul lah, dia buat kajian tu. Dia tengok, dia dah buat kajian lama 20 tahun, dia tahu dah kata memang orang ni berdasarkan kepada pemikiran dia. You are what you think. Engkau adalah apa yang kau fikirkan. Bahkan kita didengarkan dengan lagu ni berpuluh tahun dah tuan. Tuan ingat lagu yang ada kata-kata you are what you think. Lagu apa? Lagu engkau lah apa yang kufikirkan. Ingat lagu? Siapa tak nak dengar lagu tak? Adik-adik anak-anak mungkin tak ingat kan? Kita semua ingat. Siap gambar Malaysia menang Piala Thomas kan? Tahun 90 sekiranya lama kan? Bertahun-tahun lagu tu, lagu apa nama, Rashid Siddiq kan? Punya muka yang keluar. Lepas tu gambar berpeluk dengan Siti Asma kan? You are what you think kan? Kalau apa yang kau fikirkan kan? Jadi tuan-tuan, kita tak nafikan itu. Kita tak nafikan fakta engkau adalah apa yang kau fikirkan. Tapi masalah pada barat kepada dia tak dapat penyelesaian. Penyelesaian tak ada. Kita hormat dia punya, tetapi kita tak dapat penyelesaian. Penyelesaian dalam Islam dah lama dah, iaitu apa dia? Penyelesaian dalam Islam adalah berdoa, bagi tahu pada Allah, bukan bagi tahu pada cermin. Sebab kalau kita tengok, bagi tahu pada cermin, dia kata engkau kaya. Dia tengok lama sikit kat cermin tu, boleh ke ni? Dia sendiri yang ragu-ragu. Dia sendiri ragu-ragu. Tengok pada cermin, macam tak boleh je. Tak boleh. Berbeza. Sebab apa? Sebab kita tengok pada cermin, kita sendiri dan kita tahu kelemahan diri kita sendiri. Berbeza dengan doa. Doa pada Allah Ta'ala, kita minta dengan Allah yang Maha Kaya. Kita tahu Allah Maha Kaya. Dalam saya sama, doa peranan dia kita sedang beritahu pada diri kita. So asam atau baru tuan, tetapkan dia sebagai doa. Sebab bila doa, kita minta pada Allah dan kita bagi tahu pada diri kita. Tuan-tuan sebutlah apa saja tuan-tuan sepanjang tahun 2016 nak bagi tahu pada diri kita apa yang kita nak jadi lebih baik dan apa keburukan yang kita nak. Kita tahu tuan-tuan, kita letak dalam pemikiran kita tiap-tiap malam tuan-tuan, kalau kita sebelum tidur kita fikirkan apa kelemahan aku. Takkan tak ada kelemahan tu. Fikir sahaja kelemahan kita ini. Kita tahu banyak kelemahan kita. Yang
Jangan sampai tahun baru ni pun fikir kata malam. Dan kali dia kata, Ustaz, saya dah fikir kata malam Ustaz. Dah lama saya fikir dah. Fikir, tak ada kelemahan saya. Saya rasa saya sempurna Ustaz. Tak ada kata, saya Imam Al-Ghazali kata, orang yang tak nampak kelemahan diri dia sendiri, maka itu adalah kelemahan dia paling besar. Kelemahan paling besar adalah kelemahan orang yang tak nampak kelemahan dia sendiri. Itu paling buruk sekali. Jadi kita sekarang tuan-tuan, kita tahu kelemahan kita. Kita tahu mungkin sebagai tuan-tuan kita ada di kalangan kita yang mungkin ada sifat malas, mungkin ada sifat tangguh-tangguh kerja, mungkin ada sifat panas baran, cepat marah, mungkin ada sifat apa-apa lah, suka mengumpat, mungkin ada sifat pandang rendah pada orang, mungkin ada sifat macam-macam lah. Dan sekali sifat-sifat bukan sifat-sifat buruk yang kita boleh, kita tahu ada dalam diri kita. So, sebutkan sifat tersebut mula daripada malam tahun baru tuan-tuan. Doa betul-betul dengan sebut sifat tersebut, dengan faham betul-betul, Ya Allah, lindungi aku daripada sifat pemalas, Ya Allah. Aku nak jadi rajin tahun ni, Ya Allah. Sebut betul-betul. Sebab bila kita sebut begitu, kita tengah bagi tahu pada diri kita sendiri. Dia dengar tuan-tuan. Sebab dalam hadis Nabi SAW, para sahabat, mereka nampak Nabi SAW bila berdoa dan berzikir selepas solat, mulut Nabi SAW itu bergerak. Mereka nampak yang mulut Nabi SAW itu bergerak daripada belakang. Itu menunjukkan Nabi SAW bila berdoa, bagi dia sebut, bukan sekadar dalam hati, bagi dia sebut. Sebab sahabat-sahabat boleh riwayatkan banyak doa-doa daripada Nabi SAW. Kalau kita fikir logik, hati Nabi SAW paling clear sekali dengan Allah Ta'ala. Tak payah sebutkan mulut pun, Allah Ta'ala tahu apa yang ada dalam hati Nabi SAW. Tapi tetap Nabi SAW doa sebut juga dekat mulut. Nak ajar pada kita sebenarnya. Jadi bila kita berdoa, sebut kat mulut, dia dengar kat telinga kita apa yang kita nak sebenarnya. Dan juga dia faham. Sebab tak faham, dia lain dengan faham. Tuan-tuan dengar imam kita sembahyang baca doa kan, kita amin, amin, amin. Kita tak rasa apa. Padahal dia tengah sebut doa dia tentang makin neraka ke apa kan, kita tak rasa. Kita amin, amin, amin. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Lain perasaan dia dengan orang yang faham. Confirm kan? Berhenti merayu dalam keadaan kita faham. Sebab tuan-tuan, doa ni walaupun bahasa kita tak faham, Allah faham yang betul. Dan masalahnya tak masuk dalam jiwa kita. Betul, sah doa-doa tuan-tuan yang tak faham pun kan, minta ustaz-ustaz, tolong ustaz ni doa sekian-sekian. Tak wajar doa ni kita pun baca, tak faham pun. 10 tahun dah baca kadang. Lepas 10 tahun baru dia ustaz lain pula, ustaz tolong terjemahkan doa ni. Saya dah baca doa ni 10 tahun ustaz, tapi tak faham. Saya biasa jumpa makcik tu kata dia dah amalkan doa ni 40 tahun tapi tak pernah faham doa ni. Tengok-tengok silap dah baca. Memang silap terus baca ni. Tapi Allah tak senang cerita ni, memang Allah faham. Allah faham, walaupun kita tak faham, Allah tak dapat memahami. Allah tak maha mengetahui kan. Bahasa ni pun memang Allah yang cipta, Allah tak tahu. Tapi biar kita faham dari dia. Cuma ada satu doa yang biasanya dekat Malaysia ni, orang tanya saya soalan yang sama. Saya pergi ceramah kat Bangkok. Dan saya pergi ceramah kat Bangkok, yang datang ceramah tu separuh faham bahasa Melayu, separuh bahasa Siam. Jadi saya buat lawak, separuh tahu, separuh lagi diam. Bila dia terjemah pula, nanti lagi separuh pula kelak. Dia macam tu, dia kata, you ni betul ceramah tu ini. Dia begitu lah. Tak apalah, bila buka soal jawab, sama juga ada satu orang tu Siam, bahasa Siam dia cakap. Dia tanya soalan yang sama dengan macam kat Malaysia juga, orang tanya saya. Itu tu tanya soalan dia pun, Ustaz saya nak doa ni Ustaz ajar dia dalam bahasa Arab. Dia kata, kenapa nak dalam bahasa Arab? Allah kan faham bahasa Melayu pun, bahasa Siam pun Allah faham. Dia kata memang betul Allah tak faham bahasa Melayu, tapi masalahnya isteri saya pun faham bahasa Melayu. Kita faham lah tu doa boleh nak. Itu je sebenarnya. Tapi memang betul. Dia kata, ya Allah, kenapa nak itu juga? Dia kata, kalau saya baca doa ni dalam bahasa Arab, isteri saya tolong aminkan, dia akan lebih mustajab doa. Dia begini. Pasal kakak, kalau dengar suami tu bila baca doa, mula-mula tu kuat kan, sekali tiba-tiba kita dengar, ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey.
sikit suara nak amin, nak dengar dulu, sapis dulu, nak aminkan masa tu. Itu boleh tak masalah. Saya habis ceramah kat Melaka Bypass. Habis ceramah tu ada seorang makcik tu dua orang. Dia pun cakap, dia duduk kat saya waktu minum. Dia kata, Ustaz, apa yang Ustaz cakap tu sama macam saya. Kenapa? Dia kata isteri saya pun tak suka kalau saya doa pelan-pelan. Dia nak suruh buat juga. Saya kata, kenapa pakcik? Dia kata, ya Ustaz, macam Ustaz cakap dah, saya pun nak doa juga. Sebelah saya ada orang YB tu tanya, pakcik ada hati lagi? Dah berkelekar ni. Dia berkelekar, pakcik ada hati lagi? Pakcik tu kata, Ustaz, YB, selagi mana nafas masih ada, selagi tu ada niat kan? Begitu sekali. Saya kata, tak boleh pakcik ambil pahala niat dia jadilah. Tak payah buat pakcik, ambil pahala niat dia. Kata Allah, ada juga manusia macam ni. Memang macam tu punya manusia. Dia pun Allah Ta'ala. Tak apalah saya cerita ni. Saya bukan nak cerita banyak-banyak kan. Semua nak cerita kan. Kita bila berdoa, biar faham. Sebab bila faham memang tak jelas kita kesan ni. Beban kita kan tak faham. Terus sekarang ni, tahun baru kita ni, tahun hijrah ni, kita tak sebut betul-betul. Doa detailkan betul-betul. Apa yang kita nak, apa yang kita tak nak, detailkan. Perincikan dia betul. Bukan sekadar yang Allah jadikan aku orang baik. Pasal baik ni dia terlampau umum. Dia perincikan, ya Allah jauhkan aku daripada sifat pemalas, ya Allah jauhkan aku daripada sifat suka bertangguh, ya Allah jauhkan aku daripada sifat suka marah-marah. Apalah sebut satu. Sebabnya bila kita sebut tu, kita tengah bagi tahu diri kita, aku ni tak nak lagi jadi pemalas, aku ni tak nak lagi jadi pandang-pandang. Kita sedang bagi tahu diri kita. Itu juga Nabi SAW kan, Allahumma inni a'udzubika min hammi wal hazan, a'udzubika min ajzi wal kasal, a'udzubika min jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabati dayn wa qahril rijal. Doa tu detail Nabi. Doa melibatkan agama dan akhirat tak apa didetailkan. Yang salahnya kalau doa melibatkan duniawi pun kita detailkan, jangan. Melibatkan duniawi tak payah. Kadang tak payah doa, ya Allah kurniakan aku rumah, ya Allah yang mana bukanya 30 belakangnya 80, 3 tingkat setengah, ya Allah. Ada 5 bilik, 4 bilik air. Setiap satu bilik tu, ya Allah, aku nak pasang aircon, ya Allah, dalam hidup 1.5 kuasa 10. Kau mesti semua disebut. Dalam bilik air tu, ya Allah, biar ada heater tu pula dia nama sekian-sekian. Konflik semua sekali macam dia nak bagi tahu pada kontraktor rumah. Tapi doa tak, itu tak ada. Bahkan Nabi SAW larang kita bila berdoa, bila kawasan duniawi terlampau detail-detail, tak payah. Nabi SAW larang. Nak beli kereta tak payah sebut sporting berpinci sekali. Tak payah. Sebut je, ya Allah kurniakan aku kenderaan yang terbaik, ya Allah kurniakan aku rumah yang terbaik. Okay. Tapi melibatkan akhirat, dia detailkan. Bahkan kalau kita tak berdoa pun, azam kita pun dia detailkan. Contohnya, ya Allah, pada tahun ini, ya Allah, aku nak datang sembahyang berjemaah dekat surau 3 kali sehari, ya Allah. Bukan lagi 3 kali sebulan pada sebelum ini. Sebut saja. Dia detailkan. Jangan, ya Allah, aku nak sembahyang banyak-banyak kat surau tahun ini. Kalau kita sebut sembahyang banyak-banyak kat surau, nanti kita bila malas, kita dah sembahyang 3 kali pun kita dah kata banyak dah 3 kali. Sebulan ni kira-kira 3 kira. Jangan sebut betul-betul sendiri. Jangan sebut banyak. Sama selawat pada Nabi SAW. Kata detail, berapa kali nak selawat pada Nabi SAW setiap hari. Sebut, aku nak selawat pada Nabi SAW 200 kali sehari. Jangan sebut banyak-banyak selawat. Tak cukup. Bila banyak selawat, kita terlalu umum. Kita tak boleh nak achieve kita punya target kalau kita tak boleh dikira. Kita kalau nak capai satu target, biar boleh dikira, boleh dinilai. So nak nilai dia tu macam mana? Sebut nombor berapa ratus kali sehari aku nak baca selawat contohnya. Jadi kita sebut macam tu, senang kita nak achieve. Sama macam bacaan zikir lepas sembahyang. Kan Nabi SAW ajar tasbih 3/3, tahmid 3/3, takbir 3/3. Senang kita buat. Tapi kalau Nabi SAW sebut tasbih dah banyak-banyak lepas sembahyang, maka nescaya ada orang baca 2 kali, ada orang baca 3 kali, ada orang baca 100 kali mungkin.
Mungkin hari ini baca 100, besok baca 3 je. Jadi dia takkan sama, tak dapat istiqamah. Nak dapat istiqamah tu sebut nombor itu tu tepat. Aku nak baca 400 kali sehari, kan baca 200 kali sehari contohnya. Tak susah selawat pada Nabi SAW ni. Benda yang laju je kita boleh buat. Kalau 200 kali sehari dia boleh buat macam-macam cara. Antaranya 100 pagi, 100 malam contohnya. Ataupun 20 kali sebelum solat, 20 kali lepas solat contohnya. Selawat pada Nabi SAW ni mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, betul Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Sekejap dia baca 1 kali. Tapi antara benar atau benar. So lepas ni buat itu. Itu yang pertama. Yang seterusnya tuan, masuk 1 Muharram. Masuk 1 Muharram hari Jumaat ni kan, Jumaat malam Sabtu ni, bermakna kita masih lagi duduk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram yang saya sebut. Tapi kelebihannya ada satu lagi pandangan para ulama. Ada para ulama yang meletakkan atau mentafsirkan ayat daripada surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang ayat yang pertama tu. Allah Ta'ala bersumpah wal fajri wal layalin ashr, demi waktu subuh dan malam yang 10. Ulama tafsir berbeza-beza pandangan. Apa maksud malam yang 10 yang Allah Ta'ala bersumpah dengannya? Benda ini mesti besar. Allah Ta'ala bersumpah dengan malam yang 10. Apa dia 10 malam tu? Kebanyakan ulama tafsir kata 10 malam yang pertama atau 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, sebelum Raya Haji baru ni. Ayat itu adalah hari 10 hari yang paling mulia dan pertama. Tapi sebahagian ulama tafsir kata 10 hari pertama bulan Muharram. Sebagai orang tafsir kata 10 hari pertama bulan Muharram. Jadi kita nak kebut juga peluang ni. Maka 10 hari pertama bulan Muharram banyakkan juga ibadat. Okey. Seterusnya, bila kita banyakkan ibadat pada 10 hari pertama bulan Muharram, tentang apa dia amalan yang kita nak buat? Tanya puasa. Sebab puasa sunat bulan Muharram memang ada. Tak mesti pada 1 Muharram. Nak puasa sunat pada bila-bila masa pada bulan Muharram memang digalakkan. Tapi yang paling bagus ke, paling kurang kita puasa pada hari Ashura. Hari Ashura pada 10 Muharram kita puasa 1 hari sebelum dan 1 hari selepas, 9 dan 10 atau 10 dan 11. Apa kelebihan dia? Menghapuskan dosa setahun yang terdahulu. Okey. Hari Ashura ni puasa kita kan 9 dan 10 atau 10 dan 11 total letak dalam kalender sesi. Letak dalam kalender kita masing-masing 2 November dan 3 November ataupun 3 dan 4 November. Pasal 3 November tu 10 Muharram. Hari Isnin minggu satu lagi. Hari Isnin minggu depan baru 3 Muharram. So Isnin satu lagi adalah 10 Muharram. Jadi Isnin yang satu lagi tu 3 November tu tuan-tuan letakkan dalam kalender, bulatkan dalam kalender. Kalau tuan-tuan letak kalender kat handphone, dekat handphone tu tuan-tuan buat dari reminder kan, letakkan betul-betul ni 3 bulan 11 ni hari Ashura. Hari Ashura ni aku kena buat sesuatu. Apa dia antaranya? Puasa sunat kita sebut tadi. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, kan pada zaman Nabi SAW, Nabi hijrah ke Madinah, Nabi nampak orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Hadis ni popular. Bila orang Yahudi puasa pada 10 Muharram, Nabi tanya kenapa orang Yahudi puasa 10 Muharram? Sebab mereka bergembira, bersyukur pada Allah SWT dengan sebab Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa AS daripada tentera Fir'aun. Okey. Maka Nabi SAW bagi tahu kita lebih layak lagi daripada orang Yahudi untuk bergembira dengan Nabi Musa ni. Kita lebih layak daripada orang Yahudi. Walaupun Nabi Musa dan Bani Israel sama juga dengan orang Yahudi, tapi walaupun bangsa sama, kenapa Nabi SAW kata kita lebih layak daripada orang Yahudi? Sebab walaupun bangsa kita berbeza dengan Nabi Musa, bangsa Nabi SAW Arab, bangsa Nabi Musa Bani Israel, berbeza bangsa ini, tapi akidah kita sama. Berbeza dengan orang Yahudi. Yahudi ni dia walaupun bangsa dia sama dengan Nabi-Nabi, tapi dia lawan para Nabi. Jadi walaupun bangsa dia sama, tapi agama dia berbeza. Jadi oleh kerana itu, agama tu letak nombor 1, bangsa tu jadi nombor 2. Agama tu letak nombor 1, Islam tu sendiri. Patutlah Nabi SAW kata kita lebih layak lagi daripada orang Yahudi untuk bergembira dengan benda. Okey. So sekarang ni kita bergembira dengan Nabi Musa AS dan banyak peristiwa sejarah yang berlaku pada 10 Muharram yang menggembirakan. Tak dinafikan pada
pada 10 Muharram ada peristiwa Karbala yang menyedihkan. Peristiwa Sayyidina Husain mati syahid, dibunuh 10 Muharram juga. Okey, jadi sekarang kita nak sedih ke nak gembira? Dalam Islam kita tak diajar untuk berkabung lama-lama. Bahkan isteri yang kematian suami pun dia ada tempoh tertentu untuk berkabung. Jangan berkabung terlalu lama. Jadi kita ni memang tak diajar untuk kesedihan itu kita lama-lamakan. Berbeza dengan bersyukur dengan nikmat Allah. Tuan-tuan nak buat anniversary perkahwinan contohnya, boleh tak buat walaupun dah 40 tahun kahwin? Boleh, apa masalah? Ada buat anniversary perkahwinan. Boleh, tak ada masalah. Nak buat tak? Bersyukur kan? Syukuri nikmat Allah SWT. Buat. Kita baca tahlil, boleh tak buat tahlil? Boleh. Tapi tahlil bukan untuk menampakkan rasa sedih. Tahlil sebab kita teringat kepada keluarga kita yang meninggal dunia, kita pun doakan mereka. Tak ada masalah, doa je lah. Bukan kita sambil buat tahlil tu kita pun buat slideshow, tunjuk gambar-gambar waktu dia masih hidup, semua kan. Waktu kita pun nangis-nangis itu kan. Punya program tahlil kita setiap kali mesti nangis-nangis banyak-banyak. Itu tak boleh. Tapi kalau semata-mata untuk mendoakan orang yang meninggal dunia pun masalah. Tak ada masalah. Jadi sekarang berbeza dengan Syiah. Syiah sampai hari ini dia kononnya bersedih dan berkabung atas kematian Sayyidina Husain. Jadi dia pun pukul bantai badan dia setiap kali 10 Muharram. Hari Ashura dia akan pukul badan dia. Tentu kalau ada kawan buat Syiah, tentu hadiah kalau tadi pinggang tadi bang. Apa hari ini? Hadiahkan tadi pinggang tu, kalau boleh jangan tadi pinggang yang melembut tu, biar yang kasar gitu, kira-kira. Ataupun hadiahkan baseball terus pun boleh, baseball punya kayu. Bagus bagi ibu supaya dia. Yang senang. Dia tanya kenapa kamu bagi saya kayu baseball? Saya tak main baseball. Dia kan 10 Muharram dan kan. Begitu kan. Bagus juga. Dia pukul badan dia sendiri, tak apa, jangan dia pukul kita je. Itu je. Dari mana dia nak pukul bantai badan dia, suka dia lah. Tuan-tuan tak kacau. Tak payah kacau. Sekali kau lah kau nak pukul. Besok itu kalau dia pergi kerja, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan buat macam dah lama tak jumpa, tuan-tuan pukul belakang badan dia. Ya apa khabar kau kan. Pukul belakang badan dia, confirm lompat sebab berikat lagi belakang. Jadi Syiah 10 Muharram dia bersedih. Kita tidak. Kita bukan tak sedih dengan peristiwa Karbala, tapi kita tak diajar untuk berkabung terus. Kita patut ambil pengajaran apa yang berlaku dalam peristiwa Karbala. Betul tak? Pengajaran memang kena ambil tahu apa yang berlaku sebenarnya pada peristiwa Karbala, apa yang berlaku pada Sayyidina Husain sebenarnya. Siapa yang khianat pada Sayyidina Husain sebenarnya? Yang khianat pada Sayyidina Husain ini golongan Syiah dan sebenarnya. Jadi yang khianat pada Sayyidina Husain, kita tahu dah cerita kronologi macam mana bertembungnya dengan tentera dan sebagainya. Seterusnya, apa yang patut kita buat selain daripada puasa? Selain daripada puasa, yang sepatutnya kita buat pada 10 Muharram, ada beberapa perkara. InsyaAllah malam ini saya sebutkan beberapa yang kita boleh buat insyaAllah. Pertama sekali yang kita buat selain daripada puasa tadi, puasa dalam satu dah, antaranya adalah melapangkan rezeki kepada kaum keluarga, kepada ahli keluarga kita lapangkan rezeki. Yang ini dah diajar kepada kita sejak sekian lama sebenarnya. Oleh kerana itu dalam masyarakat Malaysia, masyarakat Melayu kita ni, kita ada apa yang dipanggil sebagai bubur Ashura. Bubur Ashura tu sebab apa tu? Sebab nak specialkan hari tersebut lah. Nak specialkan tu. Jadi buat bubur Ashura. Bukannya sebab apa. Jadi bubur Ashura ni kan dekat bazar Ramadan, kau tak jumpa ke lah? Kan diorang jual kat bazar Ramadan bubur Ashura. Memang tak kena lah. Bubur Ashura ni special pada hari Ashura tu. Sebabnya nak bagi kita melapangkan rezeki kepada orang keluarga sebenarnya, bagi dia istimewa sikit. Tuan-tuan tak mesti buat bubur Ashura. Tiba-tiba dekat taman kita ni, taman Coral Heights ni, kita dapat survey, kita tengok anak-anak muda dah tak minat dah makan bubur Ashura ni. Kita tak best. Buat benda lain. Saya biasa ajar kita pizza, pizza Ashura. Boleh okey, pizza senyum. Ada pizza ni. Lasagna Ashura. Sedap sikit kan. Memang dengar lasagna Ashura, benda tu lasagna. Dia baca pun tak terkira lagi. Lasagna. Rasa-rasanya
adik-beradik naksa juga rasanya. Tak apa tu, tak apa. Tak ada apa-apa. Kan, tahu ni kita pakai golongan standar buat dah bubur. Buat benda lain. Tak apa, yang penting dia specialkan hari Ashura. Saya ingat nenek saya dulu kecil-kecil pun dia bagi kita duit kat mesin, suruh beli dekat ujung lorong tu, suruh beli ABC, air campur. Balik ke rumah, kita pun cakap terima kasih dapat ABC. Dia pun kata, pasal hari ni hari Ashura. Senang je. Benda tu bukan memerlukan kos yang tinggi. Akak-akak yang dekat ceramah pada malam ni untung lah. Jadi boleh tanda dalam kalender, hari ni tak nak masak. Sebab Ustaz kata kena lapangkan rezeki kepada kaum keluarga. Ustaz suruh bawa saya pergi candlelight dinner. Pandai-pandai tambang kan. Suami pun candlelight dinner. Baik kan. Bawa lilin berbatang pergi kedai mama. Tak kena kan. Candlelight dinner sungguh kan. Tak apa. Jadi ada lebihkan sikit. Kalau tuan-tuan ada anak-anak duduk asrama ke, duduk MC ke apa ke, tuan-tuan lebihkan sikit belanja daripada hari tersebut contohnya. Jadi tak mesti banyak pun. Jadi lebih sikit, lapangkan rezeki. Apa kelebihan adalah mengikut pengalaman para ulama. Ulama kata di pengalaman para ulama. Nanti ada yang kata mana hadis pengalaman para ulama. Mereka kata siapa yang melapangkan rezeki kaum keluarga dia pada hari Ashura, Allah akan lapangkan rezeki dia sepanjang tahun. Ini pengalaman para ulama. Ada hadis yang ada kaitan. Sebab Allah Ta'ala akan tolong bagaimana kita tolong hamba Allah. Allah lapangkan rezeki kita bila kita lapangkan rezeki orang lain. Dan yang paling afdal sekali adalah kaum keluarga kita sendiri. Bersempena pula dengan 10 Muharram yang diajar kita untuk bersyukur. Lagi-lagi kita patut tunjuk rasa syukur kita. Allah Ta'ala berkata, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, aku tambah lagi. Jadi melapangkan rezeki itu sepanjang tahun. Kita pun tahu kadang kita ni kadang-kadang tertekan dengan keadaan ekonomi. Contoh dia minyak naik lagi 20 sen. Contoh tak tahu lagi tak berapa kali nak naik lagi kembali. Kita tak tahu. Mengikut pasaran saham dunia, bukan dia minyak naik apa namanya, subsidi turun. Okay. Tak apa. Jadi tak apa lah. Nanti kita kan pening pada 20 sen. Kalau 20 sen satu tangki tak boleh tak? Ada. Saya kena sedara seorang kan. Dia kata aku nak bising-bising 20 sen aku nak kira. Saya cakap balik, makcik, bukan 20 sen tu satu tangki. Makcik dia sisi RM50. Makcik dia potong sagar. Bukan jadi RM50 20 sen. Dia kata loh, betul ni. 20 sen tu satu cerita makcik. Itu pun tahu kan. Dia ingat RM50 20 sen naiknya kan. Macam saya isi sekali 60 liter, isi sekali 60 liter. Mana cerita berapa dah beza kan. Air hati isi dah berapa dah beza sebenarnya sebulan. Okay. Tapi tak apalah. Nak ceritanya, kalau rasa tertekan dan sebagainya, jangan hanya sekadar sebut ini adalah ketetapan daripada Allah, ketentuan Allah. Jangan sekadar sebut itu. Kena ada usaha. Dan salah satu daripada usaha, banyak ada usaha lain, tapi salah satu daripada usaha adalah lapangkan rezeki pada kaum keluarga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan balas kita. Allah Ta'ala akan lapangkan pula rezeki untuk kita. Kalau tak ada keluarga yang dekat, kadang-kadang jiran tetangga dan sebagainya pun boleh. Sebab kadang-kadang buat kat surau, kadang-kadang buat surau ramai itu. Itu sebab dan memang macam saya sebut tadi, tak mesti buku. Buatlah benda lain pun tak apa sebenarnya. Okey. Seterusnya, apa nak buat? Kita buka. Lepas contoh isyak ni kan, sebenarnya saya nak ceramah sini 2 bahagian. Bahagian pertama tak beri ni. Tak kena bahagian kedua tu kita sambung tahun depan insyaAllah. Okey, yang satu lagi, apa lagi kita nak buat? Tadi kita melapangkan rezeki pada keluarga. Satu lagi adalah mengusap kepala anak yatim kan? Dalam kita pening sebut mengusap kepala anak yatim. Tapi masalahnya bila kita faham secara literal apa yang disebutkan dalam buku kita pening ni yang jadi masalah. Dan ada surau-surau dah buat dah. Dipanggil ahli qaryah ramai penuh. Budak-budak anak yatim tu disuruh beratur banyak-banyak. Dia siap dengking lagi tak berhenti beratur betul-betul. Dia marah-marah budak-budak tu, lepas tu suruh budak-budak tu masuk. Lepas tu dia suruh setiap seorang tu usap kepala budak. Faham pusing. Dan tu keluar. Kalau surau tu ramai orang botak tu
juga. Saya pernah tengok mata kepala saya sendiri. Saya pergi ke surau tu, apa kalau buka pun jadi besar kepala. Dia kata, dah Ustaz ajar hari Ashura kita digalakkan Ustaz kepala nak jadi. Saya masih terlayang di muka masih surau. Sebenarnya berada dalam bacaannya. Maksud menyapu kepala kita faham tak? Maksudnya apa? Menunjukkan rasa sayang kepada dia. Kita gembirakan dia. Kan kita kalau sayang budak kepada dia itu tanda sayang. Nak tandakan nak tunjukkan dia bahawasanya masih ramai yang sayang kepada dia. Walaupun bapak dia dah tak ada, tapi kita masih ada, kita sayang kepada dia. Itu yang besar kepada dia. Okey, jadi kat sini kita buat apa? Kita bagilah dia apa? Bagi dia ampau RM5 pun jadilah. Dia dah seronok dah. Dia rasa lah ada orang masih ambil berat kepada dia. Jadi contoh pun biasa begitu. Saya tahu surau-surau pun biasa dah ambil dah. Sekarang ni kita dah mula kumpul senarai anak yatim yang ada dalam Korea kita. Kita pada kumpul lah siapa anak yatim. Tolong daftarkan anak yatim kira-kira tuan-tuan ke ada anak yatim. Kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang di surau tak tahu, tapi kan kita tahu ada jiran kita tu ada anak yatim. Kita pun daftarkan sekian-sekian. Yang pentingnya anak yatim tu memang budak lah. Dia kaum 50. Daftar juga lah anak yatim ni. Pasal minggu lepas saya ditanya soalan kamu. Kata Ustaz, saya ni umur dah 34 dia. Saya kira anak yatim lagi. Bapa saya dah ada. Orang kata, yang tanya perempuan, orang kata kalau perempuan selagi mana dia tak kahwin, selagi tu dia anak yatim. Saya kata, ini dia macam dia sebagainya. Jadi sekarang ni dia yang pentingnya adalah kita gembirakan kita bertiga. Seterusnya kalau tidak nombor 4 puasa 1, 2, 3, 4. Okay. Nombor 4 adalah kita menziarahi orang soleh, menziarahi para ulama. Pergi ziarah. Hari Ashura ni memang dituntut. Dalam setahun ni ada satu hari kita disunatkan untuk pergi ziarah orang soleh. Ziarah ulama. Pergilah ziarah, jangan tangguh-tangguh. Pasal kadang-kadang kita kan, bila guru-guru dah meninggal, barulah kita teringat ataupun kita menyesal. Dulu aku kini sangat lupa tu guru ni, tapi tak fikir. Sekarang dah meninggal. Kadang-kadang kita terfikir benda macam tu. Apa masalah kita sebenarnya sampai kita sendiri tak ambil inisiatif untuk pergi? Kita yang nak pergi. Bukannya guru tu tak bagi kita jumpa dia. Baiklah tu guru tu kata kau tak boleh jumpa. Memang nak boleh dahaga macam tu lah. Sampai bagi guru dan Indonesia. Kita tak. Kita pergi jumpa. Kenapa kita tak pergi ziarah? Ziarah tu pula dengan niat apa dia? Niat nak ambil keberkatan dan niat nak ambil nasihat daripada dia supaya kita boleh diperbetulkan. Kita letakkan dalam kepala kita, aku ni memang banyak sangat kekurangan. Aku tahu, aku pergi jumpa tubuh ni adalah nasihat berguna untuk dia. Itu aku insyaAllah. Adalah benda yang aku akan dapat. Yelah tubuh kalau kita jumpa lah, kita pergi rumah dia, kita ziarah dia. Tak adanya dia, kita duduk-duduk dia tanya, kau tengok Chelsea main semalam? Aku terlepas lah. Itu kan tubuh kau. Kita tak akan jumpa tubuh dia tu. Tubuh kita datang rumah dia, ada nasihat yang berguna kita insyaAllah. Dan janganlah pula kita banyak cakap. Jangan datang tak buat apa-apa. Kita mengambilkan dia punya teh, dia punya kuih. Lepas tu kita dah banyak cakap, dia lepas tu kita pun balik. Patut tak lupa dia tutup pintu terus, tak bagi dia datang. Kita bawa sesuatu datang rumah tu, kita minta dia nasihatkan kita. Janganlah kita tolong nasihatkan saya. Bagilah dia lepas 10 minit lebih balik. Jadi tak payah lama. Yang pentingnya kita dah pada hari Ashura tu. Kalau tak dapat pun pada hari Ashura, lebih kurang lah sehari sebelum ke, sehari selepas ke, cubalah dapatkan sempurna hari Ashura tu. Aku nak ziarah orang soleh, aku nak ziarah tubuh. Cuba jadikan benda ini sebagai satu budaya dalam diri kita, dalam keluarga kita ni. Kita jadikan ada satu budaya ziarah tubuh. Saya ingat dulu ayah saya itulah yang dia buat.
kecil kita biasa. Ada je tu orang kan di bawah tu. Lumba tu minta dia doakan semua. Kita kecil-kecil ente kau kan. Lumba cakap kita tak faham pun. Rumah dalam panas. Rumah mula kita kecil-kecil boring lah kan. Apa lah nak sebab di rumah tu. Pergi lah kan. Tapi ada faedah dia, akan ada manfaat dia, ada keberkatan dia kita akan dapat. Cuba jadikan benda sebagai rutin dalam keluarga kita. Paling tidak setahun sekali ada rutin. Aku akan jumpa tu. Carilah amal kuih bagi dia. Kan mesti pergi jauh-jauh pun. Kalau dekat Bismillah berapa banyak ada kuih nasi hidup ni. Bekas mufti kita nasi hidup ni. Bismillah. Tak jauh daripada sini Bangi aja Dr. Harudin contohnya. Bukan jauh sangat. Kalau tuan rasa Bangi jauh. Jauh jauh. Bangi tak terus lagi. Kalau itu yang payah kan. Kalau itu merasa bekas dekat. Saya tak suruh pergi ke Pulau Maka lagi. Kalau suruh pergi Pulau Maka lagi video. Jadi itu lagi. Jadi payah punya. Maknanya sekarang ni pergi dalam masalah insya-Allah ada. Dan tuan-tuan Allah paling tidak kalau kita fikir-fikirkan hijrah ni, bila kita letakkan dalam diri kita tahu tentang hijrah ni. Saya sebutkan tadi banyak di segi praktikal. Yang penting adalah kita tahu tentang amalan yang kita nak buat ni bukan apa. Sebab kita tahu kita tak nak kita akan berhijrah juga. Kalau pun tidak hijrah tahun baru, hijrah daripada rumah ke rumah lain dan sebagainya, kita pasti akan berhijrah ke alam yang satu lagi. Allah. Itu dah bukan nanti kita. Rumah kita sana tu dah nanti kita. Kita tak tahu disebutkan dalam pepatah Arab dia kata berapa ramai orang yang berbilang ketawa, berbual-bual dan sebagainya, dia tak sedar kata kain kafan dia pun dah dipotong. Dia punya kayu lahat dan sebagainya telah dipotong pun dalam sekali pun. Dia tak tahu, kita tak tahu. Kalau tahu, tinggal. Maknanya kita dah berhijrah. So sebelum kita berhijrah ke alam yang satu lagi, biarlah kita berhijrah dulu sekarang. Hijrah meninggalkan benda yang buruk kepada buat benda yang baik, daripada yang baik kepada yang lebih baik. Dan hijrah ni tak diperlukan pada dua. Nabi SAW sebut adalah hijrah dan fatri walakin jihad dunia. Tidak ada lagi hijrah selepas kepada pembukaan kota Mekah, tapi yang tinggal adalah jihad dan juga niat. Jadi maknanya dua-dua sudut, dalaman dan juga dalam hati kita dan juga sisi kita. Kedua-duanya. Dan tuan-tuan pun tahu, kita kalau berpindah rumah, kalau tuan-tuan ingat dulu tuan-tuan pindah rumah, kita kalau pindah rumah, kita akan pastikan bekadar kita ni yang kita bawa berpindah tu mesti benda-benda penting semuanya kita dah check ada. Kita tak akan tinggalkan. Kita tahu ada dokumen-dokumen yang penting, ada harta-harta benda yang tak mahal dan sebagainya, mesti kita bawa. Kita tak kira tertinggal kat rumah lama benda tu. Kita akan bawa. Kalau tertinggal pun kita akan cari balik. Kita akan pergi balik ambil. Kadang-kadang satu surat je, surat beranak je kadang-kadang. Tertinggal kat mana? Dekat kampung. Rumah lama. Rumah lama kat mana? Ulu Terbeling. Pindah ke Seremban. Sampai Seremban tengok dokumen, alamak, surat beranak tinggal. Dia patah balik Ulu Terbeling. Nak ambil surat beranak dia pasal. Sebab benda tu dia tahu benda tu penting. Kalau benda tak penting ada dia pergi balik ambil. Tertinggal apa? Sulu kecil. Patah balik Ulu Terbeling. Tak ada orang nak buat macam tu. Sebab dia tahu benda tu tak penting. Tapi benda penting dia akan ambil balik. Tapi bila kita berhijrah ke alam satu lagi, dah pasti dah kita tak boleh berpatah balik untuk ambil. Tak boleh dah kita balik semula ke dunia nak ambil semula amalan-amalan kita penting yang kita tertinggal dia boleh buat. Tak sempat. Bahkan dalam Al-Quran bila Allah SWT bagi tahu tentang orang dalam kubur, dia nak balik semula ke muka bumi, dia nak buat apa? Antara benda yang dia nak buat adalah dia kata aku nak bersedekah. Fa'as-saddaqa wa aku minas shalihin. Aku nak bersedekah dan aku nak jadi orang soleh. Sebab bila dalam kubur, antara amalan yang paling kita akan nampak adalah sedekah itu. Sebab sedekah ni biasanya dia berbentuk jariah, berterusan. Jadi bila dalam kubur tengok orang lain dapat jariah berterusan, kita tak dapat, kita akan menyesal. Kita kata boleh tak aku nak balik semula ke muka bumi, aku pula nak bersedekah. Sedekah jariah. Itu dalam Quran sebut. Dalam Quran sebut memang antara benda dia tak sebut aku nak naik atas kubur dia, aku nak sembahyang.
aku nak puasa. Sedangkan benda itu penting juga. Tapi sebut bersedekah. Ini pentingnya benda itu. Sebelum kita berhijrah ke alam yang satu lagi, carilah sedekah jariah banyak-banyak sebenarnya. Ini hijrah kita sebenarnya. Dan inilah bekalan kita sebenar-benar. Seolah-olah kita dah letak dalam lori lah benda penting kita ni. Nak berpindah ni, dah letak lah lori. Apa benda yang penting-penting semua letak siap-siap. Ataupun dah letak dekat rumah baru kita. Rumah baru kita tu kita letak barang-barang yang penting. Sekarang ni kubur kat rumah baru kita, maka letaklah barang-barang yang penting kat dalam. Bawa harta benda tak ke mana kan kita semua tahu. Saya ingat apa, kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir, tuan tengok dekat piramid. Kalau tuan-tuan masuk dalam piramid yang begitu besar tuan. Kalau tuan-tuan pernah pergi Mesir pun, zaman sekarang internet ada, kata Google dia, cari kat YouTube internet, tuan-tuan tengok kat piramid. Masuk dalam piramid tu, masuk ke atas, masuk ke bawah, masuk ke dalam tu, dia ada macam bilik, macam panggil chamber, ruang tu lebih kurang besar ni lah, lebih kurang besar surau ni. Apa yang ada dalam ruang ni adalah katil tempat dia berbaring. Dia mati dah. Jadi Fir'aun tu dia akan baring kat atas tu. Lepas tu kat dalam tu adalah sebenarnya harta benda dia. Dia akan letak semua sekali. Kan Fir'aun ni dia bina kubur kan, bukan kubur dia. So kubur dia tu dia bina untuk dia masuk dalam kubur untuk bawa sekali dengan harta benda dia. Masuk dalam kubur. Sebab dia ingat bila dia masuk dalam kubur dengan harta benda dia dapat gunakan harta benda. Saya pun tak tahu dia nak belajar kat mana lagi lah. Kalau hidup pun kan. Masalahnya mati lah. Dan dia bawa sekali dengan kundi-kundi itu sekali. Lepas tu dia seal pintu kat luar tu, dia letakkan racun sekali. Siapa yang buka saja pintu tu akan mati dengan sebab kena racun. Jadi timbul pula kata apa, mitos mengatakan Fir'aun ni dia ada bagaimana tulah. Maknanya kalau siapa nak curi harta dia, mati. Dia berapa takut nak curi sebab ada racun sebenarnya. Tapi lama-lama racun tu habis. Dia terbuka pintunya, racun tu keluar habis. Orang yang penyamun berikutnya dapat masuk. Habis lah. Kesal. Fir'aun yang begitu hebat, begitu gagah pun, akhirnya harta pun tak boleh menyelamatkan. Dia macam tu. Sekarang kita dah juga, kita nak pindah ke rumah baru ni, kita nak berhijrah. Marilah sama-sama kita letakkan barang-barang ataupun keperluan-keperluan kita yang terbaik untuk rumah baru kita. Kita letak pindah rumah baru, kita pindah ke sini, kita fikir macam-macam untuk rumah kita. Katil ni macam mana, pari ni macam mana, kipas ni macam mana, semua kita dah fikir. Kursi media ni macam mana, kita fikir macam nak pindah rumah. Sekarang kita nak pindah ke dalam kubur, apa yang kita bawa sebenarnya. Jadi sekarang ni kita letakkan kepada kita, insyaAllah mudah-mudahan sebelum kita berhijrah, kita dah bawa bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Setiap amalan kita walaupun kecil, setiap satu itu mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita di dalam kubur dan di pada mahsyar nanti. Kita akan belajar insyaAllah. Mudah-mudahan selawat kita, sedekah kita, semayang puasa zakat kita dan sebagainya, semua jadi manfaat untuk kita. Dan kalau saya dekat sini sebab saya tolong sahabat-sahabat nak buka sekolah, buka tahun kan, iaitu sekolah rendah Islam Darul Ulum. Bila buka sekolah tersebut, Ustaz Zaini Zainuddin dengan Ustaz Aziz Zainuddin, adik beliau datang rumah saya, jumpa saya. Rumah bukan rumah saya, sayang perempuan. Jadi bila dia datang sana, datang Ustaz, boleh tak Ustaz tolong kita sama-sama nak bina satu sekolah, nak bina satu akademi Islam. Dekat mana tempatnya, dekat di Balai Dakwah tu kan. Jadi bila saya dengar itu, saya kata, seronok nak tolong. Saya sendiri sudah buka sekolah ni kat Kuala Lumpur, mahal bagi tanah kat Kuala Lumpur. Jadi kalau ada kawan-kawan yang sedia nak tolong, jom kita bersama. Dewa yang banyaknya berusaha sangat, jadi saya tolonglah tengok. Jadi mudah-mudahan sebab apa tu, saya fikir gini je, saya fikir budak-budak ni mudah-mudahan jadilah sahab jadilah budak saya. Saya program baru ni dekat sana, dengar budak darjah 2 baca surah An-Naba. Bila UNIC tanya, adik nak baca surah apa? Dia orang expect budak-budak ni baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun ke boleh tanya lagi, ataupun Al-Kawthar. Ingat itu dah dia kata saya nak baca surah An-Naba. Terkejut budak UNIC, An-Naba aku tak apa lagi.
saham kita kat sana ni. Dan tuan-tuan boleh tengok sini pun tanah yang ada kat sana. Kita tengok antara pusat dakwah tu dengan pada dakwah pusat dakwah ni, pusat dakwah dari pusat dakwah sampai Petronas tu, kita boleh tengok sini kan tanah dia tolak ada dori-dori kontraktor ataupun itu semua tengah piling dan sebagainya, tolak tanah baru. Jadi boleh tengok, mudah-mudahan ada saham untuk akhirat kita insyaAllah. Okey, cukup setakat insyaAllah untuk malam ni sebab apa namanya ni, sebab banyak di kalangan tuan-tuan saya tahu walaupun ingatan dia kuat tak bawa pen, tak bawa kertas, tapi ingatan tu dia ada macam bateri juga. Bateri tu dia boleh padam. Jadi dia macam take recorder lah. Take recorder bateri habis tak dapat simpan. Dia bisa tambah lagi amalan lain lagi kan. Kejap lagi dia itulah, dia tak rekod pun. Tak rekod pun. Jadi mudah-mudahan yang penting dia dapat amalkan. Walaupun sikit-sikit yang tadi yang penting dia boleh amalkan. Dan berazam untuk amalkan. Kalau kita meninggal dunia sebelum sempat kita bertemu dengan tahun baru, mudah-mudahan Allah Ta'ala dah kira amalan-amalan tersebut seperti mana kita dah buat. Sebab kita dah niat untuk buat. Niat sesiap sebab saya selalu tanya member 10 Muharram tu. Sebab kita tak tahu kita sampai hidup lagi ke tidak 10 Muharram tu. Tak tahu. Jadi kerana tu kita tanya sesiap dengan niat kita untuk beramal pada hari tersebut. Jadi kalau tak sempat pun Allah Ta'ala dah kira. Allah Ta'ala tahu kita dah tanya dah. Allah Ta'ala tahu dah kita dah berniat untuk buat lagi pada 10 Muharram tu. Jadi mudah-mudahan dapat amalan-amalan tersebut insyaAllah. Itu yang penting. Dan ujung sekali dan sikit untuk muslimat. Saya ada bawa satu album khusus untuk muslimat. Bukan album saya, tapi saya tolong terbitkan album tersebut. Album nyanyian qasidah, qasidah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nyanyian Heriza Helmi dan Salimah Halimi, isteri saya. Kedua-dua mereka ni bekas penyanyi Akademi Fantasia. Reality bermula di sini. Betul tidak tahu kalau jadi reality semua. Jadi dia tak baik. Tapi alhamdulillah mereka dah berhijrah. Mereka ni dulu memang pakai tudung berdawan daripada budak ke gedung. Tapi masalahnya masuk Akademi Fantasia belum lompat pula Akademi Fantasia. Jadi bila dia berhijrah tu jadi baik-baik. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni bila mereka berhijrah, mereka pun banyak berdakwah sana sini. Maka saya kata tak apalah, buatlah album qasidah untuk perempuan. Sebab memang itu kepakaran mereka menyanyi. Takkan nak suruh dia orang berceramah itu dari. Dan kepakaran menyanyi kan. Tapi nyanyi tu kita salurkan kepada yang lain, iaitu puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimat boleh dapatkan album tersebut. Harganya RM10 sahaja. Ada perkasan ini album tersebut saya yang berikan. Jadi insyaAllah memang sedap. Sebab saya alhamdulillah bukan dagang, tapi saya buktinya memang saya dah ada 2 album pun. Dan album yang kedua dah dapat pun anugerah platinum berkembar 4. Alhamdulillah. Datuk Siti pun dah dapat album platinum 4. Dan alhamdulillah album kedua sama UNIC tu album doa dari platinum 4. Dengan doa istighfar, doa rabitah, gunung nazilah dan sebagainya. Lagu yang anak-anak juga ada dalam album tersebut. Itu cara kawasan saya tak tahu sekali. Okey, cukup rasakan insyaAllah untuk malam ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang yang dapat istiqamah dalam berhijrah. Biasanya saya ujung cerita saya hijrah, biasa saya kaitkan cerita-cerita orang yang berhijrah. Tapi tak tahu kenapa malam ni saya rasa cerita-cerita tu macam saya sebut tadi akan lepas insyaAllah. Cerita-cerita orang berhijrah banyak sangat untuk kita ambil pengajaran setelah nanti. Pagi tadi pun saya dengar seorang lelaki hijrah pakai tudung dan sebagainya. Alhamdulillah. Saya ada banyak anak murid di kalangan gadis yang dulu pakai tudung, yang masih lagi pakai seluar pendek. Jadi bila saya tengok ini perubahan mereka berubah jadi pakai tudung, pakai jubah, mula cakap benda yang lain, mula berubah jadi benda lain kan, keluarga dia orang, suami
juga jadi orang yang wajib nak ubahkan lebih baik. Kita tahu kita sentiasa ada ruang-ruang untuk berhijrah. Carikan ruang-ruang tersebut, carikan ruang untuk menambah baik diri kita dan mengurangkan kekurangan-kekurangan kita dan menjadikan kita lebih dekat dengan Allah SWT, menjadikan kita lebih cinta kepada Rasulullah SAW, makin rasa rindu pada Nabi SAW, makin hendak bertemu dengan Nabi SAW di dalam Amsyar, nak minum daripada telaga beliau SAW.